Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah maju jaya. Meninjau keselamatan di negara kita Malaysia. Arahan keselamatan memberi kefahaman kepada individu berhubung dasar keselamatan perlindungan di jabatan dan agensi kerajaan dalam meningkatkan sikap tanggungjawab individu di samping meningkatkan tahap kualiti keselamatan. Bersama-sama kami, Kumpulan Cempedak akan membahaskan mengenai keselamatan dokumen dan keselamatan fizikal. Mari sama-sama kita saksikan video ini. Terima kasih kepada saudara Ampuan Muhammad Mirzan sebentar tadi. Baiklah, di sini saya akan mengulas serba sedikit mengenai isu keselamatan berkaitan espionage. Apa itu espionage? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perbuatan mengintip bagi mendapatkan rahsia politik seperti ketenteraan, perindustrian, perniagaan antarabangsa dan sebagainya dengan menggunakan pengintip atau lebih dikenali sebagai perisik sesuai dengan konteks penyiasatan. Erti kata lain, kegiatan ini adalah memperolehi perkara terperingkat secara tersembunyi yang bertujuan memudaratkan keselamatan dan kepentingan negara. Seterusnya kita beralih kepada kaedah yang digunakan oleh ejen perisik. Kaedah yang pertama adalah kecanggihan teknologi di mana mereka menggunakan komunikasi, internet, radar dan sebagainya. Kaedah kedua adalah menggunakan warga negara tempatan menjadi ejen atau tali barut asing di mana mereka mencari seseorang yang sanggup mengkhianati negara demi kepentingan diri sendiri. Kaedah yang ketiga adalah penyamaran diri di mana mereka menyamar diri untuk memasuki sesuatu yang telah ditujukan tanpa orang lain suspek. Seterusnya, kaedah yang keempat adalah mencuri dengar percakapan di mana mereka menggunakan alat-alat pendengaran dan perakaman untuk mendapat maklumat terperingkat. Kaedah seterusnya adalah memeras, mendesak dan mencuri di mana mereka akan memintas si pembawa dokumen semasa si pembawa dalam perjalanan yang ingin ditujuinya. Baiklah, seterusnya saya akan memberi ruang kepada sahabat saya Yusof Muhammad Lajah untuk meneruskan penerangan tentang isu espionage. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Wafa Umayyah binti Idris Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Yusuf bin Haji Muhammad Lajah akan membawa tuan-tuan dan puan-puan mengetahui lebih lanjut langkah-langkah membenteras espionage. Di sini saya paparkan ada 5 perkara yang perlu kita ketahui. Pertama, laporkan sebarang pertemuan dengan pegawai perwakilan asing. Kedua, jika ada hubungan dengan orang asing, tanya diri anda sendiri. Ada 2 perkara berikut. A, adakah persahabatan ataupun maklumat? B, kenapa dia pilih saya? Ketiga, elak buat kerja yang diberi bayaran untuk pegawai asing. Keempat, ini adalah saranan JPA menerbitkan dasar keselamatan ICT dengan memperkemaskan pengurusan risiko serta melindungi kepentingan pihak yang bergantung kepada sistem maklumat. Kelima, ini adalah juga arahan daripada mampu. Semua agensi kerajaan melaksanakan standard ISO, IEC, Information Security Management System, ISMS, untuk mengawal keselamatan maklumat dari segi kerahsiaan, integriti dan kebolehsediaan, mengenal pasti ancaman atau risiko dalam persekitaran ICT. Itu sahaja dari saya, tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat. Sekarang saya serahkan kupasan selanjutnya kepada rakan sekumpulan, saudara Din Fadlul. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagi definisi konsep subversif, merupakan satu percubaan oleh individu atau organisasi menggunakan jalan yang salah di sisi undang-undang atau terkeluar dari kehendak perlembagaan dalam usaha menukar dan meracuni pemikiran rakyat supaya menggulingkan kerajaan sesebuah negara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memegang nombor 5035, Nurfahmiza binti Zana Jason. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan sabotaj dan juga keselamatan fizikal. Apakah yang dimaksudkan dengan sabotaj? Sabotaj adalah merupakan satu kerosakan yang mendatangkan kerosakan fizikal secara langsung ataupun tidak. Kita lihat kepada keselamatan fizikal.
Apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan fizikal? Keselamatan fizikal adalah untuk menghalang, mengesan ataupun mencegah ancaman yang berisiko seperti pencerobohan, kebakaran dan juga bencana alam. Selain daripada itu, ia juga untuk memastikan keselamatan fizikal bangunan, premis atau tempat yang digunakan bagi mengurus perkara yang berperingkat ataupun fizikal. Objektif bagi keselamatan fizikal ini adalah untuk mencegah akses fizikal yang tidak dibenarkan gangguan dan kerosakan kepada premis ataupun maklumat. Tujuan keselamatan fizikal ini ada 4, iaitu yang pertama, untuk mengawal akses supaya terhad kepada yang mempunyai kebenaran sahaja. Yang kedua, menghalang akses kepada dokumen rasmi kerajaan. Yang ketiga, untuk menghalang kegiatan sabotaj ke atas peralatan atau kelengkapan kerajaan. Dan yang terakhir adalah untuk menghadkan pergerakan penceroboh bagi satu tempat yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamia binti Unus dari kumpulan Cempedak, nombor peserta 5039, akan membentangkan keselamatan cyber. Apa itu keselamatan cyber? Keselamatan cyber, teknologi maklumat dengan memberi tumpuan kepada perlindungan komputer, peranti mudah alih, rangkaian, program dan data daripada akses yang tidak diingini atau tidak dibenarkan. Pengertian ancaman keselamatan cyber merujuk pada keupayaan suatu organisasi atau individu untuk mengakses data secara tidak sah melalui alat peranti seperti komputer dan telefon pintar. Ancaman cyber boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Antaranya, pertama, pencerobohan, merujuk kepada pencerobohan sistem dan aplikasi komputer tanpa kebenaran dan keupayaan mengubah kandungan serta mengakses data daripada sistem tersebut. Kedua, penipuan, menggunakan satu atau lebih komponen internet dan telekomunikasi termasuklah ruangan chat, laman web dan SMS untuk mewujudkan ruangan pembujukan dan transaksi wang seperti laman web atau email yang menyerupai atau kelihatan seperti badan kewangan atau syarikat yang sahih beroperasi. Ketiga, gangguan, melibatkan penghantaran mesej, gambar dan video yang berunsur fitnah, lucah, gangguan dan ancaman kepada pengguna lain. Cara mengatasi ancaman cyber, meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat melalui kempen dan iklan, menggunakan perisian antivirus terkini, memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber, menambah baik sistem keselamatan dalam negara, mengkaji dan mewujudkan undang-undang jenayah cyber. Sekian, terima kasih. Definisi pelampau. Individu atau organisasi yang mempunyai pendapat yang melampaui batas perlembagaan negara. Contoh, hal yang berkaitan dengan politik, agama dan ras. Mereka bersedia menjalankan kegiatan yang melanggar undang-undang untuk membangkitkan semangat tentang rakyat, memecah belahkan perpaduan kaum serta mengukat keamanan negara. Maksud yang terfiela Barisan Bertindak Hak Asasi Indu merupakan satu kumpulan gerakan gabungan didakwa daripada 30 organisasi bukan kerajaan yang berusaha menegakkan hak-hak mengekalan masyarakat Hindu. Kumpulan ini yang menggunakan laungan slogan Makal Sakti yang bermaksud kuasa rakyat. Pada 6 Disember 2007, kenyataan media yang diberikan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hasan menyatakan Hindra bukanlah sebuah pertubuhan berdaftar. Dibina atas statement melampau 5 orang peguam dan seorang eksekutif kanan syarikat swasta di Kuala Lumpur. Pada 15 Oktober 2008 mengisytiharkan Hindrab sebuah pertubuhan haram oleh Menteri Keselamatan Dalam Negeri Syed Hamid Albar dan mesti dielakkan oleh orang ramai. Pada akhir Januari 2013 pengharaman ini ditarik balik. Ancaman keselamatan yang seterusnya ialah kelemahan manusia. Setiap manusia ada perasaan ataupun ada sikap ingin menunjuk-nunjuk dan menarik hati saudara mara, sahabat handai dan rakan taulan mengenai sesuatu perkara. Oleh itu, kita semua ataupun semua penjawat awam ini cenderung ataupun berpeluang
ataupun ada ruang-ruang untuk melakukan kesilapan disebabkan sikap ini. Di antara contoh kelemahan manusia yang boleh memberi ancaman keselamatan kepada agensi ataupun tempat kerja ialah yang pertama, kecuaian tidak mematuhi arahan-arahan keselamatan. Yang kedua, kecuaian kerana berlebihan ketagihan minuman keras ataupun pengambilan dadah. Yang ketiga, tidak cermat ketika bercakap di telefon atau di tempat awam. Dan yang keempat, membiarkan diri menjadi sasaran pemerasan kerana berhutang, melakukan persetubuhan haram, mengambil rasuah ataupun melakukan kelakuan yang sumbang.